قال المصنف العلامة الشيخ سعيد نحوار رحمه الله بما نقل عن الإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليه ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. المرابطة الرابعة, makam murabatah yang keempat, muaqabah. Di sini diterjemah muaqabah dengan menghukum diri atas segala kekurangan. Sebelum ini, tuan-tuan sekalian, kita telah pun melalui 3 maqam. Maqam murabatah. Maqam murabatah. Murabatah iaitu kesiapsiagaan, siagaan kita, siap siaga, keteguhan kita untuk melalui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ataupun riyadatul nafs. Dalam proses tazkiyah ini, dalam usaha kita membimbing diri kita supaya mencapai matlamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Asy-Syams, setelah Allah bersumpah dengan 11 makhluknya, termasuk bersumpah dengan diri ataupun jiwa manusia sendiri, dan sebelum itu Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan juga demi waktu duha, iaitu waktu yang paling indah pada siang hari, wal qamari wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha, demi bulan, dan seterusnya, sehinggalah wa nafsi wa masawaha, dan demi jiwa manusia dan penyempurnaan yang Allah berikan pada jiwa itu. Kemudian Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya berjayalah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Jadi sebab itu dalam proses tazkiyatun nafs ini kita telah melalui 9 fasal. Dan sekarang kita berada dalam fasul as-tasi', pasal yang ke-9. Dan sebelum itu pengarang kitab kita telah pun menjelaskan kita masih sekarang ini berada dalam wasail tazkiyah. Wasilah-wasilah ataupun sarana-sarana penyucian jiwa. Merangkumi sembahyangnya, merangkumi zakatnya, puasanya, hajinya, baca Qurannya, zikirnya, tafakur, kemudian mengingati mati. Itu semua kita dah lalui, dan sekarang ni kita berada dalam bab berkenaan dengan muraqabah dan muhasabah. Jadi antara perkara yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini, dalam proses tazkiyah supaya kita ni aflaha, berjaya, ialah sentiasa mengawasi diri dan juga muhasabah diri. Inilah yang menjadi tajuk kita ni. Dan terlebih dahulu pengarang kitab kita ini dalam tajuk tentang muhasabah dan muraqabah muhasabah ini, dia menekankan terlebih dahulu tentang masalah murabatah. Soalan tentang murabatah dipanggil. Kesiapsiagaan kita, keteguhan kita, keseriusan kita untuk membimbing diri. Jadi sebab itu maqam murabatah ni dia menyebutkan sebelumnya ada 7 maqam. Yang maqam murabatah kita telah melapasi sebanyak 3 maqam, iaitu musyaratah,
pada setiap hari kita hendaklah memberi syarat pada jiwa kita, pada diri kita. Jangan biarkan jiwa ini melalui kehidupan dengan bebas. Mesti ada musyaratah, mesti ada benda yang kita aturkan, rancangkan untuk jiwa, dan mesti ada perkara yang mesti kita larang jiwa daripada melakukannya. Ada suruhan, ada larangan pada jiwa. Itu benda musyaratah. Yang keduanya, maqam murabatah yang kedua, iaitu kita muhasabah. Setiap hari kita muhasabah jiwa. Apakah benda yang kita syaratkan pada jiwa tadi ini dia patuh. Kemudian diikuti yang ketiga, iaitu yang kedua muraqabah, pengawasan dulu. Musyaratah pertama, yang kedua muraqabah, yang ketiga muhasabah. Dan pada ini muaqabah, iaitu kita menghukum jiwa kita, menghukum diri kita jika dia telah melakukan pelanggaran. Kata dia, betapa manusia telah menghisap dirinya, tetapi dia tidak terbebas sama sekali dari kemaksiatan dan melakukan kekurangan berkaitan dengan hak Allah, sehingga ia tidak pantas mengabaikannya. Jadi tidak boleh dibiarkan jiwa ini sewenang-wenangnya melakukan pelanggaran tanpa ada hukuman. Mesti ada sesuatu. Bila kita mendapati jiwa kita ini telah terbabas ataupun telah mengabaikan satu kewajipan, maka fala yanbaghi an yuhmilaha. Tidak sepatutnya kita biarkan. Biarkanlah, tak apalah. Macam anak-anak kita melakukan kesalahan, lalu kita biarkan. Tidak tak sepatutnya begitu, kata dia. Jika ia mengabaikan jiwanya, sedangkan jiwanya didapati melakukan kesalahan, maka ia akan mudah terjatuh melakukan kemaksiatan. Dia jiwa akan buat maksiat lagi lah. Sebab kita tidak pernah menghukum dia. Jiwanya menjadi senang kepada kemaksiatan dan sulit untuk memisahkannya. Sebab tidak ada hukuman. Tidak ada tegahan. Tidak ada gertakan. Hal ini merupakan sebab kehancurannya. Sehingga harus diberi sanksi. Sehinggalah maka bila kita faham gitu, maka perlulah jiwa ini diberi sanksi, diberi hukuman, muaqabah. Apabila ia makan sesuap syubhat dengan nafsu syahwat, ini sebagai contoh, kata dia, bila kita mendapati diri kita telah termakan perkara yang syubhah, apatah lagi yang haram, maka seharusnya perut dihukum dengan rasa lapar. Dihukum dengan rasa lapar. Mungkin kita berpuasa lah. Bila kita mendapati kita ni telah tersilap melakukan perkara syubhah atau berlebihan makan, maka sebagai muaqabah kepada jiwa, maka kita paksa jiwa untuk berpuasa. Apabila ia melihat orang yang bukan muhrimnya, orang yang bukan mahramnya, maka seharusnya mata dihukum dengan larangan melihatnya. Demikian pula setiap anggota tubuhnya dihukum dengan melarangnya dari syahwatnya. Abdullah bin Qais berkata, ini kalau kita perhatikan cerita ini, kita akan melihat bagaimana generasi terdahulu mereka cuba untuk menampung semula kesilapan silam yang mereka lakukan. Dan itu tidak akan berlaku kalau kita tidak muhasabah, tidak muraqabah, tidak muhasabah dan juga tidak muaqabah. Kalau kita biarkan jiwa kita, diri kita hidup dengan bebas, tak akan timbul. Kita tak menyedari pun kesilapan-kesilapan yang lalu, dan bila kita tak menyedari kesilapan yang lalu, maka tidak timbullah. Kita perlu untuk membayar semula. Kita perlu untuk menampung semula kekurangan dan sebagainya. Jadi Abdullah bin Qais ni seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang
menyertai Rasulullah dalam perang Badar, perang Uhud. Kata dia, kami pernah berada dalam suatu peperangan. Lalu musuh datang. Musuh tiba. Kemudian dikumandangkan, teriakan kepada orang-orang, mana orang ramai, pasukan Islam, bahawa musuh telah pun tiba, peperangan hampir tercetus. Tiba-tiba ada seorang lelaki di hadapanku yang tengah berbicara kepada dirinya sendiri, seraya berkata, "Wahai jiwaku." Jadi Abdullah bin Qais, dia cerita, ketika kaum muslimin sedang mengatur saf, dan dia pun hadir sama, tiba-tiba dia mendengar ada seorang lelaki berhampiran dengan dia, sedang berinteraksi dengan diri dia sendiri. Dia kata pada diri dia sendiri, "Wahai jiwaku, bukankah aku pernah menyaksikan peristiwa seperti ini, lalu engkau berkata kepadaku, isterimu dan keluargamu, lalu aku mentaatimu dan aku pun kembali." Jadi makna sebelum ni dia pernah berhadapan dengan satu peperangan. Tapi diri dia kata dekat dia, tak usahlah kamu menyertai perangan ini. Kamu tak sayangkah kepada isterimu dan keluargamu? Lalu dia pun batal. Dia tak jadi hadir peperangan. Mana sebelum ini dia membatalkan. Kerana sayangkan isteri dan juga keluarga. Lalu aku mentaatimu dan aku kembali. Mana tidak menyertai perang. Bukankah aku pernah menyaksikan peristiwa ini dan itu, lalu engkau berkata kepadaku, ini kali kedua pula. Kali yang kedua pun sama juga. Dia sudah hampir untuk menyertai peperangan bersama dengan pasukan Islam, tapi jiwa dia kata dekat dia, keluargaku, isterimu dan keluargamu, pulanglah. Kamu tak sayangkah pada isterimu dan juga keluargamu? Nanti kalau kau mati, macam mana mereka? Lalu aku mentaatimu dengan sebab pujukan kamu itulah, wahai jiwa, aku taat padamu dan aku kembali. Aku batalkan hasrat untuk menghadiri peperangan jihad. Lalu aku mentaatimu dan aku kembali. Demi Allah. Ini pada ketika ini. Pada ketika itu. Ni mana kali yang ketiga lah. Peperangan yang dia hadir kali yang ketiga. Dia kata, demi Allah. Sungguh aku akan menawarkanmu sekarang kepada Allah. Untuk mengambilmu atau meninggalkanmu. Aku tak akan lagi kepada ajakan kamu. Sebaliknya aku akan serahkan kamu kepada Allah. Sama kalau Allah ingin mengambil kamu, mana kamu hadir, mana dia maknanya dia bertekad untuk hadir perang lah, dan dia kata dekat jiwanya pulang kepada Allah. Kalau Allah ingin mengambil kamu sebagai syahid atau meninggalkanmu, maknanya membiarkan kamu hidup, itu terpulang kepada Allah. Aku tak akan lagi ajakkan kamu untuk pulang demi kerana anak dan isteri dan keluarga. Lalu aku berkata, aku makna Qais, Abdullah bin Qais. Dan bila dia terdengar ucapan lelaki tadi ni, maka sungguh aku akan matinya sekarang. Aku akan tengok dia, lelaki ni. Aku akan ekori dia. Lalu aku pun mematikannya, mengekorinya. Kemudian orang-orang menyerang musuh. Mana ketika tercetusnya peperangan, tentera Islam tampil menyerang musuh dan dia berada di bahagian terdepan di antara mereka. Mana dia berada di barisan paling depan sekali. Kemudian musuh menyerang orang-orang, makna tentera Islam. Lalu mereka terdesak, makna bertempiaran, berkecamuk. Tetapi dia tetap di tempatnya, tak berganjak. Hingga mereka terdesak berkali-kali, tapi dia tetap tegar bertempur. Makna dia tidak lari. Dia tidak berganjak di tempat dia. Akhirnya dia syahid. Dia mati syahid. Demi Allah,
Dia sentiasa demikian, kata Abdullah bin Qais, sehingga aku melihatnya roboh, makna rebah syahid. Kemudian aku menghitung tusukan yang mengenakinya, makna tusukan senjata yang kena pada tubuhnya, dan mengenai tunggangannya, maka aku mendapati sebanyak 60 atau lebih tusukan. Jadi dia muhasabah. Dulu dia dah gagal. Dia melakukan kesilapan kerana menuruti nafsunya dan tidak hadir perang bersama dengan Nabi SAW dan bersama dengan tentera Islam, dan dia menghukum dirinya. Pada kali ini tidak lagi. Aku serahkan kamu kepada Allah, wahai diri. Dan akhirnya dia telah menemui syahid. Kami telah menyebutkan hadis Abu Talhah, mana sebelum ini Imam Al-Ghazali rahimahullah, kami telah menceritakan cerita tentang Abu Talhah, juga sahabat Nabi. Ketika hatinya tidak khusyuk kerana memperhatikan seekor burung di kebunnya, mana dia salat dalam kebunnya, kemudian melintasi di hadapannya seekor burung yang cantik, lalu dia terlalai dalam salatnya, tidak khusyuk, maka dia mensedekahkan kebunnya itu sebagai kafarah, hal tersebut, kafarah kepada pengabaiannya kepada khusyuk dalam solat kerana dipengaruhi oleh keindahan burung itu. Pernah Nabi SAW salat, mengerjakan salat. Sebelum itu baginda dihadiahkan oleh salah seorang sahabatnya dengan kain, satu kain kain yang cantik yang ada corak-corak, pakai. Kemudian setelah selesai solat, Nabi berkata, pulangkan pakaian ini kepada si pemberi, minta dia tukar dengan pakaian lain yang tidak bercorak-corak. Lebih kurang begitulah hadisnya. Lalu ditanya, kenapa ya Rasulullah? Karena pakaian ini telah mengganggu aku dalam solatku. Pakaian telah mengganggu aku dalam solat. Jadi sebab itu kita, itulah generasi Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka menganggap di antara satu perkara yang sangat penting dalam solat itu adalah khusyuk. Maka tidak akan mengizinkan apa-apa pun yang boleh mengganggu khusyuk mereka, termasuk pakaian yang mereka pakai. Demikian pula Umar memukul kedua kakinya dengan cemeti setiap malam sambil berkata, apa yang telah kamu perbuat hari ini, wahai Umar? Kenapa kamu buat begitu, wahai Umar? Demikian pula sanksi, yakni hukuman orang-orang yang bersikap tegas terhadap jiwa mereka. Yang demikianlah hukuman, contoh yang dibawa kepada kita, bagaimana orang dulu melakukan muhasabah diikuti dengan muaqabah. Hal yang mengherankan bahawa anda menghukum budak isteri dan anak anda atas akhlak buruk yang mereka lakukan dan keteledoran, yakni kelalaian atau pengabaian mereka terhadap suatu perintah, dan anda takut seandainya anda maafkan mereka, mana membiarkan mereka melakukan kesilapan tanpa ditegah, tanpa dihukum, nasihat nanti urusan mereka akan rosak dan mereka tidak mentaati anda. Tetapi kemudian anda membiarkan nafsu anda yang merupakan musuh terbesar bagi anda dan pembangkang paling keras terhadap anda. Bahkan bahaya anda akibat pembangkangannya jauh lebih besar berbanding bahaya anda akibat pembangkangan isteri anda, kerana tujuan mereka adalah mengacaukan kehidupan dunia anda. Bangkangnya anak-anak kita dan isteri kita cuma meresahkan dunia kita. Maknanya mengganggu pentadbiran rumah tangga kita, tapi nafsu kita, bangkangan nafsu kita terhadap kita sehingga kita lalai kewajipan kepada Allah, itu merosakkan kehidupan akhirat. Jadi sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kita boleh menegur isteri, boleh menegur anak-anak, boleh keluarga melakukan kesilapan, tapi kita jarang menegur diri kita sendiri bila melakukan kesilapan. Itu
satu nasihat yang sangat berguna lah untuk kita. Sekiranya anda berfikir mendalam, nescaya anda menyedari bahawa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jadi kehidupan akhirat ini memerlukan keseriusan, ketegasan kita dengan jiwa kita, dengan diri kita sendiri. Karena di dalamnya terdapat kenikmatan abadi yang tiada hujungnya. Tetapi nafsu anda itulah yang mengeruhkan kehidupan akhirat. Jiwa kita sendiri. Yang dipengaruhi oleh nafsu kita itu, jika tak dibimbing, maka dialah yang akan mengeruhkan kehidupan akhirat kita. Sehingga dia lebih pantas. Oleh demikian, nafsu kita, jiwa kita lebih layak untuk mendapat sanksi, muaqabah, berbanding yang lainnya, berbanding dipanggil anak-anak kita, isteri dan sebagainya. Yang perlu juga kita tegah, perlu juga kita kontrol, kita kawal, dan kadang-kadang anak-anak perlu juga kita pukul dengan pukulan kasih sayang. Kata Imam Ghazali, jiwa kita lebih-lebih lagi perlu kita tegah, perlu kita hukum kalau perlu dihukum, kerana dia berkait dengan akhirat. Jadi itulah selesai kita maqam murabatah yang keempat. Kemudian diikuti maqam murabatah yang kelima, iaitu mujahadah, bersungguh-sungguh. Apabila manusia telah menghisap dirinya, lalu terlihat telah melakukan maksiat, maka seharusnya dia menghukumnya dengan berbagai hukuman yang telah kami sebutkan. Dan jika terlihat malas melakukan berbagai keutamaan atau membaca wirid, maka seharusnya diberi pelajaran dengan memperberatkan wirid dan mewajibkan beberapa macam tugas untuk menutupi dan menyusuli apa yang tertinggal. Ini kita baca, kita sambung dalam pembacaan kita yang akan datang, insyaAllah. Dan mudah-mudahan beri manfaat pada kita, insyaAllah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi ya. Seri yang berikutnya, insyaAllah.